Stateless adalah masyarakat yang tidak mempunyai negara. Mereka berada di dalam sebuah sempadan negara, tetapi mereka tidak diiktiraf. Masyarakat ataupun orang awam maupun kerajaan tidak ada data yang kemas pun berkaitan orang-orang tanpa dokumen. Kadang-kadang kanak-kanak ini walaupun masih kecil, tapi mereka sudah mempunyai tanggung jawab sama seperti kita yang dewasa. Dipaksa bekerja disebabkan kemiskinan yang melanda. Dia terpaksa, kadang terpaksa sudah. Kalau aku boleh aku tahan kelaparan, tapi kalau adik-adikku tidak. Jadi bagus aku memilih untuk mencuri duit. Ini bukan cerita tentang stateless. Ini cerita tentang gerakan mahasiswa dan kolektif anak muda yang mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat yang bergelut di dalam putaran ganas kemiskinan. Saya Mukmin bin Natang, saya asal daripada Tawau, Sabah. Saya merupakan graduan Universiti Malaysia Sabah dalam bidang seni kreatif teater. Saya juga adalah guru di sekolah alternatif dan koordinator organisasi Borneo Comrade. Borneo Comrade bermula daripada usaha kolektif mahasiswa. Kolektif ini adalah perkawanan. Ketika kami mau melakukan sesuatu, kami sebenarnya berkumpul beberapa orang sahaja dan melihat apa yang kita boleh usahakan. Kami juga banyak menyuburkan wacana intelektual di dalam universiti, membincangkan perihal politik, berbicara tentang masalah-masalah masyarakat di luar sana. Yang terakhir, kami banyak masuk ke dalam kampung-kampung, melihat masyarakat-masyarakat terpinggir di sekitar negeri Sabah, terutamanya di kota Kinabalu. Ketika itu berhampiran dengan Universiti Malaysia Sabah. Di situ kami melihat banyak masalah-masalah kemiskinan, masalah kesihatan, masalah pendidikan. Dan inilah titik mula kami sebagai gerakan mahasiswa mahu mengabdikan diri kami kepada masyarakat. Rumah kolektif pertama Borneo Comrade dibuka sekitar tahun 2017. Ketika itu kami memberanikan diri kami untuk menyewa sebuah rumah kolektif ataupun studio kesenian kami di alam mesra kota Kinabalu untuk memudahkan pergerakan kami di luar dan menyuburkan lagi aktiviti-aktiviti mahasiswa di luar kampus universiti. Kenapa aku base di Kuala Lumpur? Aku di Kuala Lumpur fungsinya adalah untuk pertamanya menyampaikan lagi, memberitahu sebagai platform bahawa adanya isu yang sangat genting yang berlaku di Borneo, di negeri Sabah ini. Keduanya adalah sebagai medium untuk berjumpa dengan orang, untuk memberitahu. Ramai orang yang menyangka Borneo Comrade berjuang hanya untuk stateless atau pendidikan stateless. Sedangkan kita bermula lebih besar daripada itu. Pada awalnya, kami berperanan sebagai mahasiswa seni untuk menuntut hak-hak masyarakat. Alat utama untuk memperjuangkan masyarakat dan memperjuangkan kesetaraan sosial ini adalah pendidikan. Oleh itu, kami memulakan perjuangan dengan masuk ke kampung-kampung, memberi pendidikan kepada manusia yang tidak diberi peluang. Pendidikan dan perjuangan ini harus dibuat secara konsisten dan serius. Oleh itu, kami mengambil inisiatif untuk menghantar teman-teman aktivis mahasiswa duduk tinggal di dalam komuniti. Asasnya adalah belajar daripada komuniti, melihat isu ini apa yang boleh diperjuangkan bersama. Disitulah kami mendapat idea kita harus membina sebuah pusat pendidikan, yaitu sekolah
alternatif. Tanggungjawab aku adalah di bahagian pengurusan Borneo Comrade. Aku sebagai pengurus dan bersama rakanku adalah koordinator Borneo Comrade iaitu Mukmin Nantang. Jadi macam mana kami bekerja adalah secara organik ni kami terpecah kepada dua, pengurusan dan tim di lapangan. Jadi Mukmin akan melaporkan dan menceritakan apa yang berlaku di lapangan terhadap aku di pengurusan. Dan ketika itulah datangnya fungsi pengurusan itu untuk menguruskan, untuk mentadbirkan, untuk memudahkan urusan dan sebagai kiranya jambatan lah di antara yang berlaku di lapangan dan juga medium kepada orang luar. Kita cuba untuk menjalin hubungan sesama jiran-jiran yang terdekat dengan sekolah supaya mereka merasakan kita ini sebahagian daripada mereka. Penting untuk aku dan kawan-kawan lakukan supaya kita dapat kepercayaan dan mampu mengubah mereka daripada dalam, daripada tengah-tengah komuniti itu sendiri. Untuk melakukan sebuah projek pendidikan yang lebih serius memang memerlukan wang yang sedikit banyak ketika itu. Kami mulai berniaga kecil-kecilan. Belajar bagaimana mencetak baju, menjahit tote bag untuk dijual kepada masyarakat untuk membantu membangunkan projek-projek pendidikan. Dan kami juga ada karya-karya buku. Ketika itu kami membuat penerbitan buku. Kami menjual tulisan-tulisan kami kepada masyarakat. Kami ada membuka ejen-ejen pelancongan dan berkembang lagi. Sekarang ini kami banyak menulis kertas-kertas kerja untuk mengambil grant-grant daripada luar dan dalam negara. Kita berjumpa dengan pendana-pendana yang kita boleh salurkan kepada kumpulan marginal, kepada kanak-kanak yang memerlukan pendidikan dan dukungan di sini. Dan mereka telus memberi dana itu dan mereka mempercayai proses yang panjang pendidikan di lapangan. BK Travel and Tour ditubuhkan untuk memberikan pendidikan bukan sahaja kepada pelajar, macam mana untuk membawa pelancong, melayan mereka, berkomunikasi, tapi kita juga memberi advokasi pendidikan itu. Kita membawa pelajar-pelajar kita untuk membawa pelancong ataupun membawa pendaki. Itu pun adalah pelajaran untuk mereka. Di mana walaupun kita nampak hal itu seperti pekerjaan, tapi mereka harus tahu yang pendidikan itu sedang berlangsung. Cabaran yang dulunya yang kita hadapi adalah mungkin meraih kepercayaan. Orang ramainya orang awam lah. Ketika itu kan isu ini baru mahu muncul. Lepas tu macam mana mahu mencari naratif, mencari titik tengah. Apakah medium terbaik untuk kita sampaikan kepada orang? Aku rasa impian awal aku sendiri dan kawan-kawanku di Borneo Comrade pertamanya adalah untuk memberi peluang pendidikan, specifically peluang pendidikan yang berkualiti. Jadi di sini target audience kami adalah mereka yang tiada peluang, iaitu mereka yang tidak ada dokumen, apatah lagi menerima pendidikan yang berkualiti. Pada awalnya sangat sukar untuk mencari pelajar kerana ada banyak hal yang terjadi. Mereka merasa curiga ataupun tidak yakin siapakah aktivis-aktivis mahasiswa ini. Apakah pentingnya pendidikan untuk hidup mereka? Bagaimanakah kami boleh meyakinkan ibu bapa tentang pentingnya pendidikan ini? Oleh itu, kami berusaha meyakinkan, datang ke rumah setiap hari, meyakinkan mereka, dan akhirnya mereka cuba menghantar anak mereka ke sekolah. Dan hari ini ketika anak kita sudah berjaya, sudah bergradasi, ramai ibu bapa yang menghantar anaknya ke sekolah tanpa kami pergi rumah mereka. Tapi sekarang cabarannya adalah macam mana kita beradaptasi dan pada masa sama kita meraihkan kepelbagaian dan kita improvisasikan apa yang ada. Dan sehari-hari yang berlaku di sekolah alternatif di Borneo Comrade adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang mengujakan untuk kita cuba. Dia menjadi cabaran sebab dia boleh jadi betul, dia boleh jadi salah. Jadi macam mana kita sendiri, manusia ataupun individu itu ingin belajar melalui proses itu. Sekolah-sekolah alternatif yang dibangunkan oleh aktivis-aktivis mahasiswa berada di 3 buah daerah, iaitu Kota Kinabalu, Tawau, dan Semporna. Ketiga-tiga buah sekolah ini mempunyai cara pendidikan yang berbeza. Pendidikan itu sendiri haruslah bersifat untuk menjawab
keperluan kehidupan. Kenapa seseorang itu menuntut ilmu ataupun mencari ilmu bagi mendapatkan pelajaran. Metod dan pendekatan pendidikan itu harus sesuai dengan masyarakat yang berbeza-beza. Jadi guru-guru kami harus bijaksana dan mempunyai akal budi yang tinggi untuk menilai bagaimanakah pendidikan ini boleh dilakukan. Cara pendidikan yang dibawa adalah pendidikan yang bersifat fluid, bersifat seperti air. Mampu berubah mengikut suasana, keperluan dan keadaan semasa para pelajar yang berada di sekolah itu sendiri. Dalam kita membentuk mana-mana komuniti, mana-mana individu, perlulah didatangi dengan satu, objektif yang jelas. Yang kedua, kesabaran yang berpanjangan. Biasanya di sekolah alternatif kita akan mulakan dengan pendidikan kemasyarakatan, berkomunikasi antara satu dengan yang lain sebelum kami meletakkan keperluan untuk tulis, baca dan kira. Kita mengajar anak-anak ini banyak hal dan kami melibatkan kanak-kanak ini dengan ilmu-ilmu yang baru. Jadi kami membuat pendidikan yang sesuai, yang seronok untuk mereka agar mereka mampu berinteraksi dengan pendidikan dan mampu membayangkan apakah masa depan mereka di masa akan datang. Dari dulu sehingga sekarang kita masih lagi mencari corak yang terbaik dalam membangunkan kurikulum bagi anak-anak di sekolah alternatif. Cabaran dia adalah untuk membangunkan modul yang mampu diteruskan oleh mahasiswa-mahasiswa yang menggerakkan sekolah itu sendiri. Sangat suka untuk bergerak mengikut silibus yang ditentukan oleh orang lain. Sudah beberapa ketika tinggal di dalam komuniti, dapat merasai kesusahan mereka juga. Contohnya air bersih yang sepatutnya diberikan, menyambung di rumah-rumah orang. Tapi kebanyakan yang berlaku adalah mereka juga terpaksa membeli dengan gelen, dengan baldi. Dan sehingga sekarang juga anak-anak ini menjadi tulang belakang kepada keluarga mereka. Yang mana budak-budak kecil ini 10 hingga ke 15 tahun sudah dipaksa bekerja disebabkan kemiskinan yang melanda. Itu adalah hal yang sangat membimbangkan kami. Kerana ketika kami percaya bahawa pendidikan adalah lebih penting, sedangkan ada keluarga yang sedang dihimpit kemiskinan yang memerlukan anaknya dalam umur belasan tahun untuk pergi bekerja. Bagi aku sebagai seorang yang berdokumentasi ataupun ada dokumen, aku rasa kita boleh lakukan, ada boleh menjadi milik kita. Tapi bagi mereka bermimpi pun susah. Ketika kanak-kanak ini berkembang di sekolah alternatif, anak ini bertanya kepada kami, bagaimanakah nasib kami di masa akan datang? Benarkah pendidikan ini mampu menyelesaikan masalah mereka? Ini adalah soalan yang paling mencabar bagi kami. Cabaran kami paling besar adalah ketika pemerintah tidak mahu menyediakan ruang yang kondusif untuk anak-anak ini mendapat pendidikan. Banyak usaha-usaha kami yang digagalkan oleh kerajaan tempatan. Sebelum ada juga 2019, pihak pendidikan negeri Sabah datang ke sekolah kami, mahu menyaman kami, mahu menutup sekolah kami. Kami merasakan kerajaan benar-benar tidak mau bertanggungjawab kepada kanak-kanak ini untuk pergi sekolah, untuk mendapat pendidikan, untuk mengubah nasib mereka. Tapi bila kita tinggal terus di dalam sana, kita dapat mereka ini juga ingin pendidikan tempat yang baik, akses hak-hak sepatutnya yang diberikan kepada yang dinafikan untuk mereka juga ingin. Aku sangat nampak bahawa anak-anak ini sebenarnya sangatlah pandai, tetapi kerana prasangka kita menyatakan mereka ini tidak mampu untuk A, B, C dan seterusnya, banyak-banyak perkara-perkara yang lain. Banyak pengalaman yang mengerikan saya lihat di depan mata saya sendiri ketika saya berada di dalam komuniti. Kuantiti anak-anak yang menghidugam di dalam komuniti stateless terlalu banyak sehingga kan mereka menghidugam secara umum-umum. Puluhan kanak-kanak yang berbaringan di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi jambatan, di bawah rumah orang. Bayangkan, hanya anjing
binatang sahaja yang dibiarkan dan kita tidak merasakan apa-apa. Saya pernah diherdik oleh Jabatan Pendidikan. Kalaupun saya mau berjuang, saya kena beradab. Tapi saya pikir, orang yang membiarkan kanak-kanak hidugam baring seperti anjing di tepi jalan, itu lagi orang yang tidak beradab. Saya melihat sendiri bagaimana anak saya tidak dapat pergi sekolah kerana dihalau daripada rumahnya. Dan anak pelajar saya yang usianya masih 15 tahun terpaksa berhenti sekolah dan bekerja. Aku rasa ada orang yang mau ambil peduli tentang kami dan mau memberikan sekolah dan mau mengurus anak-anak yang tanpa dokumen diberikan. Kami pun sebagai anak-anak yang lahir di Malaysia mau mendapatkan pendidikan dan juga dokumen. Banyak pengalaman yang sangat menggembirakan dan membahagiakan saya. Saya melihat sendiri betapa anak-anak murid saya tumbuh dari tidak pandai membaca sehingga pandai membaca, menulis, mengira. Mereka boleh mengarang, mereka boleh buat filem mereka sendiri, mereka boleh buat puisi mereka sendiri, mereka boleh buat lagu mereka sendiri. Saya juga melihat sendiri bagaimana anak-anak murid saya bergraduasi, bagaimana mereka boleh menguruskan sekolah ini sendiri. Mereka boleh menjadi guru kepada anak-anak yang lain. Borneo Comrade, sekolah alternatif serta pelajarannya terus fokus dan terus yakin diri dalam perjalanan yang kalian sudah pilih untuk berada. Jadi harapan itu adalah suatu hari nanti mereka sendiri mampu dan boleh bercakap, menuntut hak pendidikan, hak untuk menjadi seorang manusia dalam diri mereka dan dari mereka sendiri. Perancangan akan datang adalah kami akan membuat lebih banyak aksi-aksi dan kempen-kempen sehingga pihak pemerintah mahu menyambut idea menyediakan pendidikan untuk anak-anak stateless. Dan perancangan yang paling besar di masa akan datang adalah kami akan membina universiti alternatif untuk anak-anak stateless yang diabaikan pendidikannya. Kalau harapanku, pertama sekali mau ada dokumen supaya belajar ke tempat-tempat lain untuk menambah ilmu, sekolah dan pendidikan khas untuk anak-anak yang tanpa dokumen. Teruskan semangat, jangan putus asa karena hidup kita tidak dijamin oleh dokumen. Harapan saya adalah apa yang diharapkan oleh anak-anak, mereka boleh menyambung pendidikan ke peringkat lebih tinggi. Saya mengharapkan mereka boleh hidup dengan keadaan yang lebih baik. Mereka adalah masyarakat yang penuh ketakutan. Jadi harapan saya semoga mereka semua tetap kuat mendepani kehidupan yang sangat keras di hadapan.